Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu Nuraini binti Ismail dari SMK Sultan Abdul Aziz. Hari ini cikgu akan terangkan tentang tajuk bab 8 pilihan raya sejarah tingkatan 4. Tema untuk bab ini ialah pembinaan negara. Tajuk 11, Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Standard kandungan untuk tajuk ini 11.2 pilihan raya. Subtajuknya ialah 8.4 peranan pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Standard pembelajaran untuk tajuk ini, yang pertama ialah 11.2.4, murid boleh menghuraikan peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Standard pembelajaran yang kedua, 11.2.7, murid boleh menghuraikan kepentingan kepimpinan yang berwibawa. Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu 1955. Pertama, Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu dibentuk selepas Pilihan Raya Umum 1955. Kabinet ini memainkan pelbagai peranan ke arah berkerajaan sendiri. Ciri-ciri Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu 1955 ialah: yang pertama, Tengku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri. Yang kedua, dianggotai oleh 10 orang menteri yang terdiri daripada wakil pemimpin tempatan. Ciri yang ketiga ialah dianggotai oleh 3 orang pegawai British yang memegang portfolio sebagai Setiausaha Keuangan, Setiausaha Hal Ehwal Ekonomi dan Setiausaha Pertahanan. Kabinet ini mendapat perkenan Raja-Raja Melayu seperti mana peruntukan dalam Perjanjian Persekutuan. Senarai anggota Jemaah Menteri diumumkan oleh Sir Donald McGillivray, iaitu Pesuruh Jaya Tinggi British, pada 4 Ogos 1955 di King House, Kuala Lumpur. Jadual berikut menunjukkan anggota Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Kita tengok. Anggota yang pertama ialah Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, memegang jawatan sebagai Ketua Menteri. Anggota yang kedua ialah Datuk Abdul Razak Hussein, memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran. Anggota yang ketiga ialah Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman, memegang jawatan sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Perancang Bandar. Anggota yang keempat ialah Dr. Ismail Abdul Rahman, memegang jawatan sebagai Menteri Tanah dan Galian. Anggota yang kelima ialah H.S. Lee, memegang jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Anggota yang keenam ialah Sardum Jubair, memegang jawatan sebagai Menteri Kerja Raya. Anggota yang ketujuh ialah V.T. Sabantan, memegang jawatan sebagai Menteri Buruh. Anggota yang ke-8 ialah Leong Yew Koh, memegang jawatan sebagai Menteri Kesihatan. Anggota yang ke-9 ialah Ong Yok Lin, memegang jawatan sebagai Menteri Pos dan Telekom. Dan anggota yang ke-10 ialah Abdul Aziz Ishak, memegang jawatan sebagai Menteri Pertanian. Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu ada 5 peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Peranan yang pertama ialah membincangkan soal keuangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Peranan yang kedua ialah
menyambung sistem yang diguna pakai dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan yang berasaskan model Westminster. Peranan yang ketiga ialah mengurangkan kuasa pentadbiran British. Peranan yang keempat ialah meminta kuasa veto Pesuruh Jaya Tinggi dibatalkan. Dan peranan yang kelima ialah membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Berikut adalah tanggungjawab anggota Kabinet yang dilantik. Antaranya ialah Ketua Menteri iaitu Tengku Abdul Rahman bertanggungjawab menunaikan mandat daripada rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Menteri Pelajaran Datuk Abdul Razak Husin berperanan penting untuk membina bangsa yang bersatu melalui sistem pendidikan. Menteri Buruh W.T. Sabantan bertanggungjawab untuk menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Beliau mengurangkan pegawai Eropah dalam melayan civil service MCS secara berperingkat. Leong Yew Koh, Menteri Kesihatan, bertanggungjawab memenuhi manifesto Parti Perikatan. Beliau dikehendaki menjalankan rancangan secara meluas dengan meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan. Okey, berikut adalah lampiran untuk soalan objektif. Soalan objektif yang pertama ialah tokoh berikut merupakan salah seorang anggota Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Tokoh yang diberikan ialah Datuk Abdul Razak bin Husin. Apakah jawatan beliau? Jawapannya ialah Menteri Pelajaran. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 206. Contoh soalan objektif yang kedua ialah tokoh berikut telah dilantik sebagai anggota Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Tokoh yang dimaksudkan ialah Tun W.T. Sabantan yang memegang jawatan sebagai Menteri Buruh. Apakah peranan beliau? Peranan Tun W.T. Sabantan ialah menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 207. Seterusnya, soalan objektif yang ketiga. Kabinet pertama yang dibentuk selepas pilihan raya umum 1955 dianggotai oleh 10 orang menteri terdiri daripada rakyat Tanah Melayu dan 3 orang pegawai British. Mengapakah kabinet pertama ini penting kepada negara kita? Jawapannya ialah menggalakkan kompromi antara kaum. Murid-murid boleh rujuk muka surat 207. Berikut ialah lampiran 2 soalan esei. Soalan yang pertama ialah gambar berikut merupakan Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu selepas pilihan raya 1955. A. Siapakah yang terlibat dalam kepimpinan Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu? Markah yang diperuntukkan sebanyak 4 markah. Jawapannya adalah seperti berikut. 10 orang menteri, 3 orang pegawai British yang memegang 3 portfolio iaitu portfolio Setiausaha Kewangan, Setiausaha Hal Ehwal Ekonomi dan Setiausaha Pertahanan. Seterusnya, soalan esei yang kedua atau B, jelaskan peranan Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Markahnya ialah 4 markah. Contoh jawapannya ialah peranan Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu ialah membincangkan soal keuangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Peranan yang kedua ialah menyambung sistem yang guna pakai dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan yang berasaskan model Westminster. Peranan yang ketiga ialah mengurangkan kuasa pentadbiran British.
Peranan yang keempat, meminta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi British dibatalkan, dan peranan kabinet yang kelima ialah membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Seterusnya, contoh soalan esei yang ketiga atau C, buktikan kabinet pertama berjaya mewujudkan kompromi antara kaum. Buktikan kabinet pertama berjaya mewujudkan kompromi antara kaum. Buktinya ialah memperlihatkan barisan pemimpin yang berwibawa. Bukti yang kedua, mereka berusaha membangunkan negara menerusi jawatan yang diamanahkan. Bukti yang ketiga ialah bekerjasama dan berkongsi kuasa antara satu sama lain. Bukti yang keempat ialah menunaikan mandat daripada rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Bukti yang kelima ialah membina bangsa yang bersatu melalui satu pendidikan. Bukti yang keenam ialah meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan. Dan bukti yang ketujuh ialah menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Seterusnya, soalan yang keempat, contoh soalan esei. Bagaimanakah warga negara boleh menggunakan hak dan tanggungjawab untuk memilih wakil dalam pilihan raya bagi kesejahteraan negara? Markah yang diperuntukkan ialah 6 markah. Contoh jawapannya ialah warga negara boleh menggunakan hak dan tanggungjawab untuk memilih wakil dalam pilihan raya bagi kesejahteraan negara ialah dengan mengetahui dan menyedari tanggungjawab setiap rakyat yang setia kepada negara. Selain itu, bersedia mengamal sistem demokrasi dalam pentadbiran negara. Di samping itu, cukup umur 21 tahun dan mampu membuat keputusan untuk memilih wakil pemimpin. Seterusnya, merupakan kewarganegaraan Malaysia. Di samping itu, berdaftar sebagai pengundi. Di samping itu lagi, mendiami kawasan yang dipertanggungjawab, mendiami kawasan yang dipertandingkan bagi memastikan wakil calon yang dipilih mendapat undi majoriti dalam pilihan raya. Dan mana-mana jawapan yang munasabah diterima. Okey, itu sahaja dari cikgu. Sekian, terima kasih.